Alhamdulillah, selamat datang beruntung. Jadi saya sebelum saya jumpa, saya ingin mengucapkan banyak ribuan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang membantu. Tak ya, okey. Membantu nak cakap nama seorang takut terlupa daripada Abang Halim dan isteri, Cik Rabidin dan yang menguruskan pendaftaran, isteri saya. Dia tak ada, dia ke rumah sebabnya ada urusan sedikit. Entah lagi yang kesakupan saudara-saudara yang datang daripada jauh nak datang ke Bentong ni. Saya terpaksa nak mohon maaf sangatlah sebabnya banyak yang PM saya nak durian. Jadi malam ni durian tu tidak ada sebabnya dah habis musim Jadi harapnya jangan nak datang ke Bentong sebab durian je. Adik ke batin ada Ustaz ya, insyaAllah. Jadi saya tak nak mengambil masa yang begitu panjang. Terima kasih, dan kalau ada salah dan silap atau kekurangan daripada siapa-siapa daripada saya terutama sekali, saya mohon maaf sangat. Tapi tanpa bantuan daripada semualah, daripada Haji Rabidin semua dan semua sahabat-sahabat yang lain, saya rasa mungkin kita tak boleh buat macam ni. Dan insyaAllah kalau ada rezeki kita buat lagi di sini tu saya rasa, sebab ini yang boleh banyak buatkan sampai 100 lebih ni kalau ikutkan insyaAllah. Banding dengan itu hari lah. Tak perlu duduk di lantai, itu yang saya kesian sangat insyaAllah. Itu aja daripada saya. Yang musafir ni mereka niatkan mereka tidak akan disoal, tapi mereka akan disoal dulu. InsyaAllah Ada sahabat-sahabat yang belanja dia alhamdulillah sebab betul lah. Saya tak ada banyak, saya serah kepada Ustaz masih insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, alhamdulillah. Mari kita ambil satu detik cakap pada mulut, rasa pada hati, aku datang ni kerana Allah. Boleh? Okey. Rasa kat hati, aku datang ni kerana Engkau ya Allah. Rasa kat hati itu. Kenapa? Inilah yang dinamakan memperbetulkan dan memperbaharui akan niat. Bila niat kita betul-betul, Allah akan campakkan apa yang kita nak, terutama pada ilmu. Kalau niat kita tak betul, takut kita datang ni tak dapat apa-apa, dapat ilmu tapi tak dapat nak amal. Niat ni mesti belajar. Musangking ke apa king tu cerita lain. Walaupun saya sendiri semalam sampai ke Rauk jalan, tinjau-tinjau, memang tak ada pun. Tak ada, musuh durian tak ada, betul. Sampai ke Rauk tak ada. Belajarlah jalan Rauk. Kalau ada, saya tak ada. Itulah. Tapi niat ni mesti betul. Okey. Kali ni, matlamat kita nak latih, ni matlamat kita tau. Nak latih, nak dapatkan dua rasa pada solat. Satu rasa agung, satu rasa lazat. Nak dapatkan ni. Bila agung, baru kita boleh utamakan. Bila lazat, baru kita boleh buat banyak. Kenapa? Lazat. Lazat. Benda lazat dekat dunia, kalau makan durian banyak-banyak, nanti kena daurah kat hospital Bentong. Sana ada tempat daurah juga. Tapi kena masuk air, kena apa, daurah dia gitulah. Tapi benda lazat pada roh, pada hati, seperti solat, buatlah banyak mana pun, dia tak ada keburukan pada jasad. Malah dia memberi kebaikan pada jasad. Dan dia memberi kebaikan pada hati. Jadi perasaan ni yang kita nak usahakan, nak belajar daripada kitab-kitab ulama-ulama susun, daripada guru-guru yang telah merasai dengan izin Allah.
Dan mereka, baiknya mereka nak kongsi dengan kita. Moga-moga balik daripada ni kita dapat rasa sikit, nanti lain kali kita ulang lagi buat ke tempat lain dengan notanya lain, kitabnya lain, dan kita dapat rasa lagi. Sebelum roh kita ni Allah pindah ke alam barzakh, sebelum roh ni naik ke langit dan dicampakkan semula dalam alam kubur dengan jasad yang lain, jasad yang baru, moga-moga kita dapat satu benda yang sangat berharga, kita boleh feel agung, kita boleh feel lagat. Okey, Pit, ni ada kosong, Pit. Depan 2 ada kosong. Mana kitab Farid? Macam meja dia? IP muda duduk dalam. Bagi yang dah ambil EPF ni luar, senang nak buang air. Kalau tak ada dapat duduk luar, duduk atas. Ni lagi senang di atas. Melompat dengan kita kat mana? Keluar sini? Sini. Okey, nak tahu juga tu. Okey. Tengok slide yang pertama. Ini yang guru-guru sebut, ini yang kitab-kitab dicakap. Syarat merasai. Nak tahu syarat dulu. Lepas syarat, baru kita nampak. Kenapa dia agung? Kenapa dia agung? Ini syarat ni. Akal dan hati kenal akan Allah. Dalam nota besar. Baca nota besar dulu. Akal dan hati kenal akan Allah. Okey. Buatlah nota tambahan. Jangan kata, ni hari ada slide tangan free aku boleh nguak. Tangan lapang orang kan. Sedap yang kau tak bawa pen tu. Dah ada nota, tak bawa pen. Siapa tak ada pen angkat tangan? Malam pula. Salin. Akal raja pada hati. Dekat akal tu tulis satu arrow ke atas. Salin. Aku tak buka online Ya Allah. Adalah macam tak ada online Orang online pula cakap. 72 orang ada online. Aduh, banyak tak ada orang. Online dia tak tadi dia rugi lah, dia tak nampak ada adun MP untung ucap tadi. Rugi lah dia orang. Online dengar suara tak online? Dengar Ustaz. Ayam rugi ayam. Tadi ada MP bentung tadi, dia ucap tadi. Tapi dia punya ucapan tu pasal musangking ke lemak. Okey, tengok tu. Kena kecil sikit kot dia hamil. Akal tu, tulis, akal ni dia menasihati hati sebelah. Akal ni dia raja yang menasihati, dia wazir apa? Dia menteri yang menasihati akal. Jadi akal ni dia kena ada ilmu tentang soalan ni apa benda sebenarnya. Ini yang kita nak dapat ni. Akhirnya dia akan menasihati hati. Akal ni lah tempat faham. Peranan akal ni tinggi untuk dapatkan soalan hebat. Dia memahami akan segala bacaan akal. Sebab tu mesti letak akal ni, letak ilmu dekat dia. Apa yang kau baca? Mesti letak dalam otak dia. Tempat dia menanti kita untuk kita isi. Jadi akal inilah tempat letaknya ilmu. Letak ilmu dulu. Itu. Proses, faham. Tu. Lisan ni macam mana? Catat. Kata Imam Syafi'i. Lisan ini akan membantu akan hati. Lisan ini akan membantu hati.
Dan lisan ni dia punya peranan. Sebab tu baca dan semayang jangan baca dalam hati walaupun sunat. Baca mesti ada suara sikit. Hingga kita dengar. Kenapa? Dia akan bantu pada hati. Dia akan bantu pada hati. Tulis. Hati ni ibarat laut. Ibarat air laut. Ibarat air laut yang menerima aliran-aliran bersungai. Aliran tu apa? Telinga, mata, lisan dan apa je perbuatan anggota. Jadi tiba-tiba dia masuk ke hati. Lepas tu kalau kita cakap satu perbuatan kita masuk ke hati. Kita dengar dia akan masuk ke hati. Lepas tu cakap ni, bacaan ni penting dibaca dengan betul, dengan sahih dan jangan baca nanti. Walaupun baca sunat, tapi terdapat pahala dan dia tidak membantu akan khusyuk. Lagi, fikir dalam mendalami maksud. Fikir dalam mana? Dalam ni kat mana? From the deep of your heart. So, deep of your heart tu lah. Lubuk Merbau kampung ulama tu. Lubuk hati. Depan lagi yang paling dalam. I love you baby from the deep of my heart. Faris dengar asli-asli nak pergi beli nikah Faris. Sebelah je, Fadil, sebelah. From the deep of my heart. Ni deep of my heart ni. Dalam mendalam. Itu dia solat ni dia ada hati, bukan hati yang surface, tapi hati yang dalam mendalam. Dia peranan dia mesti fikir dan hantar pada hati yang paling dalam, memahami akan maksud bacaan. Menghayati. Tadi fikir, lepas fikir hayat. Hayat ni apa? Hayat ni nyawa. Hidup. Sebab tu hati dan solat ni mari kita usahakan sama-sama agar dia hidup. Agar dia hidup. Usahakan sama-sama agar dia hidup. Itu nama dia hayat. Itu nama dia hayat. Jadi untuk hati buat perkara-perkara ini, maka dia memerlukan satu tempat yang dikatakan bersih. Kalau hati dia kotor dengan dosa dan tidak dia mengambil tindakan untuk istighfar, dia tak bersih. Jadi dia akan gagal. Dia akan gagal buat yang 5 perkara yang belakang. Dia fail. Kenapa dia fail? Dia tak boleh buat. Kenapa tak boleh buat? Dia kotor. Lepas tu nak ingat Allah, semayang tak boleh, nak rasa semayang ni utama. Tu semayang lambat-lambat. Kenapa? Dia tak boleh rasa. Kenapa? Dia ada hati yang tak bersih. Jadi, cucilah dia. Untuk bersihkan hati ni, antaranya cucilah dia dengan memperbanyakkan akan zikir, memperbanyakkan akan taubat. Baca banyak-banyak istighfar, apa-apa zikir-zikir, istighfar, kena baca banyak-banyak. Zikir-zikir istighfar, kena baca banyak. Kenapa? Dia akal nak hantar, tapi akal tak boleh hantar. Akal nak hantar, tapi akal tak boleh hantar. Sini ada kosong, dek. Ni ada kosong. Perempuan ada kosong depan, kanan ada kosong, kanan depan. Ya. Belakang. Depan ada berapa? 2 lagi. Okey. 2. Lelaki ada berapa kosong? 1. Okey, lelaki ada 2. Rasanya tak ada belakang ikut. Kalau ada lagi sampai kemudian bawa dia orang lah. Tempat duduk. Bawa dia tempat duduk. Dia dulu Ustaz kata macam mana anak kita bagi mangkuk. Dia kata, mak nak karipap tapi kita nampak mangkuk dia kotor. Ada abu. Kita sebagai orang yang faham, kita takkan bagi.
Kita kata apa? Foto ni muslim dulu. Begitu juga ingat Allah, rasa hebat Allah, nak khusyuk mayang, dia tak boleh pergi kat kita. Macam mana orang takkan bagi makanan pada bekas yang kotor. Bukan kotor pun, berabuk pun cukup lah. Orang takkan bagi. Malangnya kita tak tahu. Kita tak ada sediakan bekas yang bersih untuk khusyuk ni masuk, untuk rasa hebat ni masuk, untuk kenal Allah ni masuk, untuk rasa bimbang pada akhirat ni masuk, untuk ada semangat dan beramal ni masuk, untuk ingat mati masuk, tak boleh masuk. Kenapa? Hati ni tak berapa bersih. Dia tak boleh masuk. Jadi dia akan berlega-lega di akal, berlega-lega di akal, berlega-lega di akal. Akhirnya dia keluar. Dia nak jadi cepat landing. Ada masa nanti dia expired, dia keluar. Dia sebelum expired tu masuk nanti. Tapi hati ni kenalah ada tempat yang dia boleh masuk. Dia syarat dia hati dia bersih. Catat perkataan ni kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, ilmu ini tinggi mulia lah. Tinggi mulia ibarat air yang berada di tempat tinggi. Kita tengok air terjun Camang, dia terjun daripada atas ke bawah. Lepas tu nama dia air terjun. Tak ada orang terjun bawah ke atas. Itu kan terjun, terlompat. Begitulah ilmu itu tempat yang tinggi. Sebagaimana air yang tinggi, air tinggi jatuh pada benda bawah. Ilmu ni tempat tinggi jatuh pada hati yang bawah. Hati bawah apa? Hati yang rendah. Bukan hati yang sombong. Kalau dia sombong ni dia tak bersih. Lepas tu ilmu tu boleh masuk. Hati nak cuci, kalau asyik tak faham, asyik tak dapat atau faham tak boleh amal, maknanya dia tak boleh landing. Dia tak nak turun. Sebab apa? Dia hanya turun pada hati yang rendah. Ni konsep belajar ni kita faham. Dia yang turun pada hati yang rendah. Imam Ghazali kata hati ni ibarat air yang berada di puncak tinggi. Dia akan yang turun pada lembahnya bawah, lembahnya rendah. Ilmu ni dia berada di puncak tinggi, dia mulia. Dia hanya turun pada hati yang rendah. Sekarang ni nak kena rendah-rendahkan hati. Rendah-rendahkan hati ni hanya boleh dibuat oleh orang-orang yang apa? Yang hati dia bersih. Nak bersih macam mana? Nak buat apa bagi bersih? Nak telan klorok? Telan klorok, goyang. Boleh? Tengoklah masuk mana lepas tu. Kalau tak masuk ICU tu baik lah. Okey, kita kena faham ni. Tu banyak taubat, banyak zikir, samping semayang jugalah. Dulu ada orang lelaki, dia kata dengan saya, buat apa semayang kalau tidak bersih? Dia kata gitu. Ni salah. Semayang ialah kena semayang. Di samping tu membersihkan hati agar datang rasa khusyuk. Sekarang ni proses nak khusyuk ni antara dia kita kena banyak zikir. Kita kena bersihkan hati. Ada datang benda-benda tak baik, dengki ke apa benda, sombong ke, buang. Lawan sikit. Okey. Dah. Okey, sekarang ni baru nak cerita kenapa solat ini agung. Kita nak dapatkan ilmu dulu agar ilmu ni boleh faham. Dan sampai itu kita bersihkan hati. Untuk apa? Untuk kita hati ni dia boleh menerima satu kenyataan betapa agungnya solat. Agung ni hebat. Betapa hebatnya solat. Satu, tengok dekat nota. Ibu mana ibu apa? Mak. Yelah mak. Tak boleh yang ibu nama mak. Kenapa dia panggil ibu? Arak ibu kejahatan. Apa lagi ibu? Ibu pejabat. Apa lagi ibu? Klinik kanak-kanak dan ibu mengandung.
Lama tak pergi Benar? Lama tak pergi Jangan. Bila nikah pula. Dulu anak kecil dah dulu pergi. Ini kanak-kanak dan ibu mengandung. Ibu apa? Ibu pejabat. Ibu apa lagi? Ibu roti. Ibu roti. Rajin buat roti. Daripada ibu tu, dia akan melahirkan banyak roti. Daripada solat, dia akan melahirkan banyak kebaikan. Tu nama dia ibu. Tu nama dia ibu. Tu nama dia ibu. Jadi ibu ibadah ni apa? Ibu ibadah ni solat lah. Solat. Ibadah pada badan nombor 1 adalah solat. Terus tulis. Ibadah pada badan yang paling utama adalah solat. Ibadah pada hati yang paling utama adalah Haji Indra, aku tanya orang atas pentas ni, Abang Razak. Iman. Ibadah pada akal nombor 1. Abad. Ibadah pada hati, ibu dia iman. Ibadah pada badan, ibu dia solat. Saya tak belajar pun tau. Ini nak kena naik peringkat atas sikit lah. Ibadah pada akal, ibu dia ilmu. Aku buat sampai garuh je ilmu. Macam agama ni Ustaz, ilmu. Kali ni esok lagi aku tanya dia, Ustaz tengah kelas Ustaz dalam MRT. Sekarang MRT tak ada. Kali ni esok lagi tak ada alasan jawab. Buah pada ilmu. Abang Lim, buah pada ilmu. Bukan, itu cara dapat ilmu. Buah dia apa? Amal. Okey. Buah pada amal. Buah. Buah pada amal. Bukan Izan Ali. Buah pada amal. Buah pada amal. Iman. Buah pada iman. Haji Lani apa cerita ni? Bukan Izan, Haji Luhu. Ulfah. Ulfah apa? Kasih sayang. Kalau kita ni belajar agama, kita boleh amal sikit kan. Walaupun dalam mujahadah lagi lah. Tapi kita jumpa orang dengan makhluk lain ke, kita rasa penuh kasih sayang hati kita. Kita rasa penuh hati kita ni penuh kasih sayang. Dengan kawan, dengan anak buah, dengan anak kawan, kita sayang. Itu ada buah yang baik. Dan buah ulfah itu ialah apa? Buah ulfah apa Rabidin? Bukan, nanti lu belum sampai. Bawah sikit. Buah ulfah ni apa? Ikhlas belum sampai. Buah ulfah. Buah ilmu adalah amal. Buah amal adalah iman. Buah iman adalah ulfah. Buah ulfah adalah apa? Apa pula? Belum sampai lagi ni. Akhlak mulia. Akhlak mulia. Akhlak mulia. Ini belajar buah bukan musaking lah musaking dah pandai. Dah berdarah dah pun. Buah ilmu adalah amal. Buah amal adalah iman. Buah iman adalah ulfah. Buah ulfah adalah
Alat mulia. Okey. Macam saya cakap lah. Rukun iman. Rukun agama. Ada berapa? 3. Apa? Islam, iman, ihsan. We have 3. Peranan iman dan Islam. Ini agama. Ni agama. Ni kotak ni agama. Ada kosong ni. Sini depan kanan berkosong, kanan ada kosong. Ini agama. 3. Faris, mana kitab-kitab tu bagi orang yang baru datang? Pendapat? Bagi. Itu perempuan belakang tadi. Kenapa dia orang baik? Dari mana Yang ni dari mana? Bangi, orang Bangi Orang Alum Okey. Tengok sini kotak pertama rukun agama. Kotak bawah 3. Islam, iman, ihsan. Iman Islam ni peranan daripada rukun agama apa? Mengesahkan. Ihsan ni peranan daripada rukun agama apa? Menyempurnakan. Kalau semai tak khusyuk, memang sah. Menyempurnakan. Itu peranan tu nak kena faham. Okey. Lagi apa? Tiang Sri agama Islam. Tiang Sri. Katit Rasulullah kata. Solat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan dia, dia mendirikan agama. Siapa tidak mendirikan dia, dia telah merobohkan agama. Tengok Tengok keliling kita. Mana tiang? Ni. Bat ni mechanical engineer kan? Siapa civil engineer? Ajudan ni mechanical engineer. Muqtada bagi arkitek kan? Siapa civil engineer? Haji Salim pegawai museum. Kan? Korang ada baju-baju lama nak hantar museum cakap Haji Salim. Civil engineer. Kerani, club of work. Ini kalau roboh, bangunan roboh. Betul tak? Ini kalau roboh ni, bangunan roboh. Tapi ini kalau roboh, dinding kalau roboh, insyaAllah pun roboh. Between dua ni, dia ada apa? Beam. Ni. Tapi kalau buka kampung, rumah kampung ni dia ada satu tiang yang dia support semua benda. Itu nama tiang Sri. Sri ni makna utama. Datuk Sri Diraja. Datuk utama. Dia nama utama. Pangkat-pangkat Sri ni utama. Tang Sri. Dia ada nama Sri dan ada nama utama lah. Jadi dalam agama ni, benda yang utama dikatakan solat. Kenapa? Rasulullah kata solat itu tiang agama. Jadi ambil perhatian pada tiang. Jangan ambil perhatian pada style yang mencantikkan. Jangan ambil perhatian pada style mencantikkan. Tempat air panas dan bilik air. Jangan. Beam ni kena betul. Dulu abang saya Haji Hassan, dia ni civil engineer tau. Kalau nak cakap pasal engineering boleh cerita dengan dia. Dia ni rajin baca. Nak cakap pasal apa je? Dia banyak knowledge. Saya kalau buat dengan dia, pagi tak ada. Dia dulu masa saya ingat, dia suka beli buku National Geographic tau. RM70, RM80. Dia nampak harga tampal tu. Dia beli kat MPH. Dan dia suka langgan Reader's Digest. Tahu Digest tak? Tahu? Dulu macam dulu lah. Tahu tak? Tahu. Tahu? Siapa je tahu tu? Reader's Digest. Dulu kita sekolah-sekolah, kita suka baca Enid Blyton. Umur saya lah. Tanya
Tanya Faris, Faris tak tahu ini pattern. Tak tahu kan? Mana Fadil? 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 Fadil, kau tahu ini pattern? Tak tahu? Tak tahu. Kalau tak tahu, mana kau boleh ambil APF lah. Aku tanya dia orang ni. Ini pattern. Kalau aku tahu cakap lagu Suhaimi New Hasan, Epilog Cerita Republik, apa lah nyanyi. Dulu buat motivasi dekat pejabat dia. Sementara kita datang, dia dengan kawan dia, supaya Datuk Ismail pasang lagu Epilog Cerita Republik. Ingat kalau nyanyi, diam je lah. Nyanyi nanti. Jadi zaman kita ni, Epilog Cerita Republik. Sama kita kata ni, kalau ni roboh, agama tak roboh. Kalau tiang ni roboh, bangunan roboh. Mana kau solat salah, agama runtuh. Dia bagaikan tidak memiliki agama. Apa saja agama, yang orang panggil agama, dia ada proses penyembahan. Mesti ada. Kalau tidak, dia hanya fahaman. Fahaman tak ada proses penyembahan. Tapi kalau kata agama, dia ada proses penyembahan. Dan agama Islam ni, lain bukan agama sebenarnya. Hanya agama Islam. Dia tiang ni yang kita jaga betul-betul, jangan roboh pada kepala kita. Solat. Solat ni kena buat betul-betul. Kena buat betul-betul. Nak belajar rukun-rukun ni nak belajar. Nak jaga tiang. Perintah Allah Ta'ala. Perintah lain disampaikan melalui Jibril. Kita ingat ni, solat ni bila Rasulullah Mi'raj ke langit. Rasulullah Mi'raj ke langit dan dia ambil solat. Rasulullah panggil dia direct. Ada, kalau kau pejabat, ada maklumat, dia akan melalui bos-bos. Ketua-ketua kawasan, ketua-ketua negeri. Mana penting-penting, buat besar panggil sendiri. Datang masuk bilik, duduk depan dia, dia cakap. Macam sampai melalui orang lain. Kenapa? Takut maklumat salah sampai. Kalau orang motivasi, dia akan beraturkan orang ramai kan. Dia akan bagi satu kertas, orang ni baca, orang ni hafal, orang ni sampai kat dia, pada tengoklah ni orang. Sampai kat dia, last kali dia banding orang depan, lain. Lain. Tapi sebab pentingnya benda ni Allah Ta'ala panggil, dibawanya, diangkatkan Rasulullah ni, roh dan jasad dengan melalui Jibril, dihadap kepada Allah. Sebab tu dikatakan Rasulullah ni pernah melihat Allah. Dia je pernah lihat. Dan diperintahkan solat lima waktu. Dipertemukan dengan Nabi-Nabi. Pernah dengar tak? Lagu Isra Mi'raj. Langit merah bertatakan bintang bergantungan rantai-rantai keemasan. Agak nyanyi yang kau mau tahu. Lagi, tidak meyakini akan wajibnya menjadi kafir. Solat ni kalau kata mana wajib solat? Hukum dia kafir. Bukan berdosa lagi dah. Hukum dia kafir. Solat kalau tak buat, dia tak kafir. Dia berdosa besar. Tapi kalau tak yakin solat itu betul, solat ni benar, itu kafir. Meyakini solat itu wajib adalah hukum dia wajib usuli. Tapi melaksanakan solat itu hukum dia wajib apa? Wajib cabang tu ingat tak? Wajib syarak. Bawah wajib aini. Bawah wajib kifayah. Wajib aini bagi dua. Satu wajib usuli. Lagi satu wajib furu'i. Betul? Wajib furu'i bagi dua. Satu wajib zati. Lagi satu wajib arazi. Solat kat mana? Solat dekat wajib zati. Bawah wajib furu'i. Tapi meyakini solat itu wajib, bawah wajib
usuli. Sebab apa? Bagi usuli 3 kan? Masuk Islam bagi orang kafir, kekal dalam Islam bagi Islam masuk Islam, tidak melakukan perkara-perkara riddah, murtad. Apa yang ada perkara yang murtad, dia tidak yakin bahawa solat tu wajib. Tu habis. Tu nak kena hafal wajib-wajib. Ada berapa wajib? 9. Kan? Wajib syarak, wajib aradi, wajib dati, wajib furu'i, wajib kifayah. Lagi? Apa? Wajib akal, wajib adat. Ada berapa wajib? Ada tahu. Wajib arad melibatkan seluruh anggota. Soalan ni hebat ni, seluruh anggota terlibat. Tangan ni tulang kat tangan. Kaki gerak. Mata ada terlibat dalam solat. Ada. Tengok bawah tempat sujud. Sunat tengok tangan bila angkat tangan illallah. Jari pun terlibat. Tangan pun terlibat. Kaki. Tapak kaki. Jari kaki pun terlibat. Lentik macam tu. Jari kaki terlibat. Tapak kaki. Duduk iftiras. Duduk pada tapak kaki. Atas tapak kaki sebelah kiri. Iftiras. Punggung pun terlibat. Duduk tawaruk. Duduk punggung kiri. Atas bumi. Punggung pun terlibat. Perkara yang membatalkan wuduk, tidur dengan tidak tepat papan. Punggung terlibat dalam semayang ni. Punggung terlibat. Hidung terlibat dalam semayang hidung. Macam mana terlibat? Masa sujud, sunatlah meletakkan hidung. Hidung terlibat. Pipi terlibat tak pipi? Apa tak terlibat pula? Bagi salam. Hendaklah dia menoleh sampai orang depan dia nampak pipi dia, orang belakang nampak pipi dari sini. Kalau gini, tak nampak lah. Batang leher pun terlibat. Hidung terlibat, mata terlibat. Tapak tangan terlibat tak? Ni. Lagi. Ni. Lagi. Ni. Lagi. Ni. Nampak? Sabun muka. Ibu jari terlibat tak? Jari ni terlibat tak? Tengok Jari terlibat, tapak tangan terlibat, telinga terlibat tak? Kauli tau. Imam baca. Subuh tadi imam baca, sebenarnya kat masjid, imam baca. Telinga terlibat, dengar. Dengar juga. Telinga terlibat, telinga terlibat. Mana ada kaunter terlibat? Tak ada. Ini dikatakan melibatkan dua anggota. Saya cakap betul ni. Ini kelip mata terlibat tak? Apa tahu ni terlibat dalam semayang? Mata. Tak. Kelip. Semayang pun sakit. Dah terbaring tangan tak boleh gerak. Kepala tak boleh gerak. Mata je boleh gerak. Allah Akbar. Allah Mudah. Apa lagi yang kita nak kata seluruh tubuh dia terlibat untuk menyembah Tuhan dia. Kita nak tengok ni dahsyat betul semayang ni. Ya dahsyat. Hati terlibat tak? Hati terlibat lah. Khusyuk.
Khusyuk. Oi, niat. Oi, tertib. Nampak? Everything. Everything. You just name it. Everything. Kita rasa, oh dahsyat memang. Tapak tangan, sendi, ibu jari kaki, jari-jari tangan, perut. Busuk. Tiba tak? Saya mari tak busuk. Kalau angkat tangan sini, kan lelaki sunat. Siku terlibat, busuk terlibat. Jarangkan. Kalau perempuan, rapatkan. Perut. Kalau rukuk, kalau sujud, lelaki dijarakkan daripada peha dia. Kecuali perut-perut yang agak kecil dan mulia lah. Itu tak boleh lah. Jangan lambat-lambat. Kesian dapat. Tak ada kena-mengena dengan hidup atau mati. Perut ada. Ada. Perut ada peranan. Perut juga ada sebut macam mana. Merenggangkan atau merapatkan lutut pun ada peranan. Hendaklah dia meletak tangan dia di hujung lutut. Jari ni di hujung lutut. Kalau kita luruskan sini, gitu. Lutut ada peranan. Itu dikatakan melibatkan semua anggota. Melibatkan semua anggota. Lagi. Disyaratkan suci. Hati, lahir, batin. Kalau lahir, syarat sah. Kalau badan kita ni ada najis, Allah tak terima sembahyang. Sebab dia ada syarat lahir. Dan kalau syarat batin itu dikatakan ikhlas. Kalau tidak, tak ikhlas, Allah tak terima sembahyang. Okey. Adab kiblat, dia nunjukkan lambang perpaduan. Kalau orang bukan Islam tanya, you sembah batu ke? Tak. Bukan sembah batu. Habis you kita ada perpaduan. Menunjukkan semua kita sepakat ikut Allah yang perintah, sujud pada arah tu. Arah. Sebab tu dia katakan bukan dia kata adab. Adab tu arah lah. Mengadap arah kiblat. Kiblat ni makna dia arah. Kiblat ni makna dia arah. Jadi apa? Baitullah. Tu. Terikat dengan waktu. Dia ngajar kita disiplin. Lepas tu saya cakap lalu, jangan lembab. Kalau kita ada disiplin dalam sembahyang, kita takkan lembab pada benda-benda lain. Tapi sembahyang disiplin. Latih sedapat mungkin, tunggu waktu solat. Kat surau ke, kat rumah ke, tak apa, tunggu solat. Kenapa? Solat ni dia terikat dengan waktu. Terikat itu nama dia berkait. Berkait itu nama dia muqayyad. Apakah lawan bagi muqayyad, Haji Nasir? Minta tolong dengan kawan sebelah, Haji Zul. Kau pandang kau. Lambu, kau je lambu. Tak lambu. Apakah lawan muqayyad, Haji Latif? Lawan. Muqayyad adalah berkait. Lawan dia? Oh, dah tahu senang lah, tak berkait. Tak berkait tu panggil apa? Mutlak. Mutlak. Tahu? Sembahyang ni berkait dengan masa. Tapi kalau yang amalan yang tidak berkait, nama dia mutlak. Apa dia Zidul? Tak tahu tanya Umar. Yang tolong. Nama Umar siapa saya lupa. Ramziah. Manakah Ramziah? Bukan Ramziah punya orang nombor tu. Ramziah, tolong Amri. Apakah amalan yang dikatakan tidak kait? Dia adalah amalan-amalan satu kata saja. Iman.
Siapa jawab tadi? Rapidin. Rapidin. Iman. Sebab tu iman ini 24 jam. Kita ada kait. Tak boleh petang ni percaya, malam ni tak percaya, tak boleh. 24 hours. Tapi solat ni tak ada dah solat 24 hours. Dia ada kait dengan apa? Dengan masa-masa tertentu. Apa nama kait? Muqayyad. Muqayyad. Apakah contoh air yang berkait? Rapidin. Kopi. Kenapa? Air kopi. Kalau air itu tidak berkait, dipanggil mutlak. Apa ciri air mutlak? Aduh je kan, aduh. Suci lagi menyucikan. Lagi satu. Lagi satu. Balik, lagi satu. Apakah ciri air mutlak? Suci, menyucikan. Lagi satu. Jawapan saya dengar. Tidak makruh digunakan. Tu nak jawab dia. Perkataannya tak jumpa. Okey, balik. Apakah ciri air mustakmal? Tahu betul lah. Air second hand. Ciri memang tak digunakan. Suci. Nombor dua, tidak menyucikan. Makruh. Kalau suci, menyucikan, makruh digunakan, itu nama air apa? Mu tahu ke mu tak tahu? Musyammat. Ni bulu kasar ni dah belajar tauhid berdebu. Tak ingat. Kau terkejut? Kita tanya perlahan. Digalakkan berjemaah. Lama tak tanya soalan Haji Muhtar. Haji Muhtar sihat sihat? Soalan pertama saya tanya sihat tak? Ya, okay. Soalan kedua Haji Muhtar, apakah solat sunat berjemaah, yang sunat berjemaah? Solat sunat yang sunat berjemaah. Hari raya 2, gerhana bulan bintang. Matahari, bintang mana ada. Lagi? Tarawih. Lagi? Witir Ramadan. Lagi? Bintang hujan. Tengok Haji Muhtar, supporters. Your supporters, during you jadi selama you player, striker, supporters, macam itulah supporters sekarang. Kau dikejar, kau mengejar, Siti Hajar selalu nyanyi. 7. Bila kita kata solat ini digalakkan jemaah, kita akan ingat apa? Sebenarnya sunat pun ada jemaah juga kita ingat. Berapa? 7. Kena belajar ni kena ingat benda-benda yang berkait baru hidup. Ilmu ni hidup ni dengan mutakarah. Kita bincang, kita tanya, kita jawab, salah kita betulkan. Tu bagus tu. Terdapat berbagai bentuk zikir. Apa bentuk-bentuk salin? Puji Allah. Zikir ni mana ingat? Ingat je Macam mana? Puji dia. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal A'la. Ada ingat dia dengan doa. Kan? Rabbi fili. Warhamni. Ada ingat dia dengan tunduk, rukuk. Ada ingat dia dengan doa. Macam-macam cara. Kemudian terdapat pelbagai bentuk doa. Allahumma dini, doa hidayah, macam-macam doa. Doa kunut,
Kunut ada 5 makna. Siapa nak sebut? Bukan, itu 3 syarat kunut. Kunut ada 5 makna. 1, ta'at. 2, diam. 3, berdiri lama. 4, solat. 5, doa. Yang paling masyhur digunakan kunut bermakna aku tak ajar ke belum ajar? Belum? Are you sure? Macam dah? Macam belum? Mana pula macam belum? Yang 4 tu dah ajar dah. Taat atau tunduk. Makna kedua, solat. Makna ketiga, diam. Makna keempat, berdiri lama. Makna kelima, doa. Jadi sepakat ulama kata kunut ni mereka mengambil makna segi bahasa ialah doa. Cepat, jangan jadi bulu kasap. Mana letak ilmu ni? Tak ada. Letak kat mana? Kat kitab. Kita nak selah tak jumpa. Tak tahulah hadis ni, tahulah ni. Tahulah ni. Bila nak panggil dia keluar. Tahulah ni. Jadi ruang. Bagi ruang, bagi slot. Ni. Okey. Ibadah yang ada disiplin tentu. Apa disiplin dia? Masa. Mesti ada masa. Tak boleh ikut tugas semayang pukul 8. Tak boleh. You are wrong. You are fail. Gagal. Masa, kena ada masa. Lagi apa? Dalam tu ada apa? Ada akidah. Dalam solat ni ada akidah. Ada apa? Ada taharah. Taharah ni apa? Bersuci. Wuduk, mandi, tayamum. Itu nama taharah. Ada lain-lain. Ada akidah. Akidah ni apa? Yakin. Ada sebutan akidah. Ada takbir, ada zikir. Dan lain tu, takbir, zikir, doa, semua dalam tu. Ni, ibadah yang paling lengkap. Dia ada bahasa yang wajib. Kalau kita pergi haji, ibadah kita hanyalah pada perbuatan yang wajib tau. Tak ada bacaan yang wajib dalam mengerjakan haji. Tahu tak? Yang hukum tu, yang niat tu bukan dia bukan bacaan, dia kat hati. Baca tu sunat. Maknanya haji umrah dia tak ada bacaan yang wajib. Dia hanya ada perbuatan yang wajib. Perbuatan apa? Jalan-jalan sa'i, jalan tawaf, tu perbuatan dia. Lepas tu letak badan ruku dekat Arafah, tu. Ruku tak ada kat umrah, ada kat haji. Tapi bacaan wajib tak ada. Tapi dalam solat, dia ada bacaan wajib, dia ada perbuatan wajib. Jadi dia katakan dia paling lengkap. Lepas tu dia ada kat sunat tu lagi lah. Okey. Tu beza dia. Zikir yang paling besar dan utama adalah solat. Zikir yang paling utama nak ingat Allah ni solat. Kenapa? Allah kata, dirikanlah solat untuk ingat aku. Aku tu dia. Dirikanlah solat untuk ingat aku. Tu nak kena faham sungguh. Nak kena rasakan. Okey, lagi. Tengok solat depan pula. Kenapa solat ni agung? Dia melibatkan badan, jasmani, JNR, rohani. Dulu ingat tak ada cerita JRU ni? Cerita apa? Dallas. Cerita tak habis yang keluarga bergaduh harta tu lah cerita ni. Jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Jumpa tak? Jasmani dan rohani. Dia melibatkan tu. Dia mengandungi segala bentuk doa.
Dia ada doa kunut, yang doanya lengkap. Dia ada doa minta ampun. Dia ada doa minta sehat. Dia ada doa minta pimpinan. Dia ada doa minta rezeki. Dia lengkap. Doa dia lengkap. Ni. Lagi. Amalan Rasul wujud dalam solat. Rasul pun sama juga. Dia pun solat juga. Solat adalah miraj bagi orang mukmin. Miraj apa? Dia naik. Hati dia naik kepada Allah. Bukan Allah ke langit. Tak. Dia miraj orang mukmin. Kalau kita betul-betul solat, memang kita tak boleh rasa. Dia hati dia naik. Mengingat satu benda. Dan dia ingat satu kuasa yang sangat hebat. Yang control dia everything. Tanpa dia sedar. Itulah Allah. Lepas tu solat ni jangan main-main. Jangan lewat-lewat. Jangan lewat-lewat. Jangan main lebih kurang. Jangan tak belajar. Jangan tak faham. Jangan tak hayati. Sebab ni benda aku. Dia perkara yang paling agung. Lagi, ulama kata apa? Dia ada latihan fizikal. Dia ada latihan mental. Dia ada latihan rohani. Kalau dia buat solat betul, dia ada latihan ni. Dia latih kita minta ampun. Dia latih kita hari-hari cakap Bismillahirrahmanirrahim. 17 kali, 17 rakaat. Dia beritahu kita pada rohani kita, Allah itu kasih kat kau. Allah itu sayang kat kau. Allah itu murah kat kau. Dia latih kita, beritahu hati kita, kau sembah hanya Allah. Daripada Allah kepada kita tolong. Wa iyyaka nasta'in. Dia latih kita ni minta dekat dia, tunjuk aku jalan lurus. Dia latih kita. Dia latih kita membesarkan Allah. Thayyibatulillah. Membesarkan Rasul. Ibadillah solihin. Dan membesarkan orang-orang soleh. Dia latih kita mengenang Rasulullah. Jadikan salawat itu sebagai benda yang wajib. Rukun dan solat. Dia latih kita macam-macam. Cuma kita tidak hadirkan hati dalam squad latihan. Kita datang dengan hati yang kosong. Tak serang untuk dilatih. Tak serang untuk dididik. Sebab tu solat itu tak boleh besar pada kehidupan. Kita tak rasa kita train. Kita tak rasa kita duduk dalam sekolah. Tak rasa kita diajar. Kita dilatih tobi. Tak rasa. Ni Tuhan kita cakap ni kita boleh rasa. Dia adalah simbol rendah diri, taat dan patuh. Pembaharuan ikrar manusia. Asyhadu an la ilaha illallah. Mana ikrar lagi? Inna solati wa nusuki. Mengaku kita bukan orang musyrikin. Mengaku kita orang Islam. Ikrar ini dilafaz pada tiap solat. Dilatih tiap solat. Moga-moga Allah akan membesarkan hati kita, menguatkan hati kita. Lepas ni kita balik, kita rasa soalan ni benda yang sangat penting. Aku belajar betul, aku buat betul. Okey, ni. Pembaruan syahadah dan iman. Ada kalimah syahadah yang bila wajib. Masa baca tayat akhir dan sunat, masa baca tayat awal. Okey. Pembersihan jiwa dan dosa. Minta ampun. Kita tengok duduk ada sujud tu. Rabbi fili. Last sekali, wa'fu anni. Ulama kata, Rabbi fili itu adalah doa dosa yang sengaja. Wa'fu anni, maafkan aku adalah dosa yang tidak sengaja. Ada ulama kata itu. Ada ulama kata sama. Ulama kata kenapa mula-mula minta ampun? Kenapa hujung minta ampun? Dia benda yang sangat besar. Kalau Allah ampunkan kita, selesai segala-gala masalah. Kehidupan nak mati nanti tak ada masalah apa-apa. Sebab tu wajiblah orang yang sembahyang jenazah, wajiblah dia mendoakan Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirlahu. Allahumma ghfirlaha. Sunat dia dalam sembahyang, mohon ampun. Rabbi ghfirli. Faham tak? Sunat. Tak wajib. Mohon ampun. Tapi kalau kena jenazah, walaupun orang ini orang baik, kita tak cakap Allahumma fillahu ke, fillaha ke, sebenarnya sah, kita dikatakan berdosa. Tak berdosa tak? Satu kampung tak baca doa untuk dia, bertabik ketiga. Satu kampung Allah bagi dosa. Kenapa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah, sebut dia. Ya Allah ampunkanlah dia. Fardu kifayah, sebut dia. Kata apa? Rahmatilah dia.
Satu kampung kena ada sekelompok. Satu kelompok. Seorang buat pun dah okey dah. Kata kalau tak ada orang yang mandi, dia mandi seorang. Di kapan seorang. Di semayang seorang. Di gali kubur seorang. Di tanam seorang. Di kampung seorang. Lepas tu dia baca talqin, sunat-sunat lah buat. Baca talqin seorang. Lepas tu dia keluar, dia pun siram lah, taruh bunga siram, bagi air tu mendap seorang. Keluar-keluar je, orang boleh tahu. Oh, kami dah tolong. Kalau tak kau aku dah buat. Kalau macam itu, tak adalah pada. Kesian. Semua orang buat. Oh, tak apa. Dan nanti, cangkul boleh buka. Kok gimana aku tunggu dari malam tadi, aku kapan aku ni, Haji Din pun tak ada nak mandikan, aku mandikan gini. Dengan berdebut-debut tengah malam, takut dia cakap dengan aku. Aku tu orang tahu dalam VR, event, tahu. Dah ni dah ada, baju dah kotor-kotor. Oh, mana bawa tadi jenazah tadi? Tu dalam tu dah cerita. Kalau tak ada buat, satu kampung dosa. Sebenarnya jenazah tu wajib tu. Allahumma billahu warhamhu, itu wajib. Ini dua benda yang wajib. Yang lain tu Imam Nawawi kata sunat, tak baca tak apa. Itu pentingnya mohon ampun bagi orang yang kematian. Itu bersangka baik, Allah ampunkan dia. Lepas tu kita katakan, bagaimana tuan-tuan ni jenazah ini? Kita jawab apa? Baik. Walaupun kita kata tak belajar agama ni, tak cakap. Bagaimana tuan jenazah ini? Ini kaki seorang punya orang ni. Orang kampung duit habis dikutip ni. Kalau cakap, dia diam. Baik je. Allah, apa dosa dia buat, dia dah taubat-taubat, bukan urusan kita. Kita cakap, baik. Kita dah ajar cakap itu. Baik. Cakap baik. Pernah tak dengar orang cakap, tak baik, hutang saya tak bayar. Pernah buat? Kemudian, sekarang, baik dulu. Lepas tu, orang cerita dekat media sosial. Gini. Dengan sedih ya kadang. Lepas tu, buatlah yang baik. Jangan nanti dapat tutup aurat. Bila tutup aurat, nanti dah mati orang siarkan. Jangan siarkan gambar dia dah mati. Tahu pun jangan. Lepas tu masih hidup ni, tutuplah aurat. Lalu kalau mati, orang tahu balas suka. Balas sukawa. Bela sukawa tu apa? Macam ni? Lepas tu Abang Ida tengok gambar wanita, bulat, kan? Gambar dia gambar pakai kopiah. Betul? Kalau perempuan tak kena duduk pun, gambar dia gambar duduk. Jarang orang tahu gambar tak kena duduk. Dalam kenangan. Betul dia tak? Lepas tu orang kata, kawan aku ni, aku lah jumpa dia kat Bentong. Padahal aku nampak dia mengaji. Seminggu lepas tu dia mati. Contoh. Dia sakit punya. Bawa betul sakit. Itulah dia masih ada sakit ni. Muak. Latih diri rasa agungnya Allah. Latih. Apakah 6 syarat yang membantu akan khusyuk? Kata Imam Ghazali. Ingat tak? 1, buat ikut urutan. Orang perempuan jawab. Jawab D. Nombor 1. Itu nombor 6. Nombor 1. Hudurul qalbi. Surah apa surah nombor 2? Menurut surah. Wajah menurut nombor 2. Hudurul qalbi. Atafam nombor 5, nombor 6 nanti dulu. Ar-Raja.
Bukan Ar-Razak. Ar-Razak tu apa Razak? Ar-Raja. Harap Allah terima semayang. Nombor 3, Al-Haya. Malu pada kekurangan solat. Nombor 4, Al-Haibah. Rasa hebat Allah sampai datang rasa gerun. Nombor 5, Al-Ta'azim. Lahir diri rasa agungnya Allah. Yang ni Al-Ta'azim. Nombor 6, At-Tafahum. Faham pada bacaan dan pada perbuatan solat. Kena hafal. Baru boleh khusyuk. Dalam semayang tu rasa harap. Ada detik-detik. Ya Allah, kau terima lah semayang. Hati tu adil. Ya Allah, azim engkau, a'la engkau, hebat engkau, wahai Tuhan. Rasalah. Kadang-kadang puk lalai, datang balik. Ya Allah, kau maaf pada aku. Jangan semayang ni. Kau maaf pada aku, ya Allah. Apa benda lah aku ingat tadi. Hudurul qalbi, at-ta'zim, ar-raja, al-haya, al-haibah, at-tafahum. Tak mula al-lupa, al-bengong. Saya ingat. 6. Hudurul qalbi, hadir pada hati. Al-ta'zim, rasa Allah agung. Al-haibah, rasa Allah hebat jika datang rasa turun. Al-raja, mengharapkan Allah terima salat. Al-haya, rasa malu dengan segala kekurangan dan baca salat. Al-tafahum, faham pada perbuatan dan baca salat. Kita nak baca tu dekat Cameron Highland. Katanya sejuk boleh faham sikit. Lagi 20 kosong. Nak pergi jom. 20 tempat dia untung. Cameron Highland. Memanjatkan harapan pada Allah. Hanya Engkau lah yang kami sembah. Hanya Engkau lah ya Allah kami harapan tu. Itu harapan. Harapan. Dulu kerja kat Sabah pun ada budak Sabah nyanyi dalam kereta. Lagu yang popular kat Sabah. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Tu sambung. Tinggi lagi sayang sama kamu. Mana apa tu? Saya kata tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi harapanku padamu Allah. Saya kata budak tu. Betul bang, betul. Lagi, memohon ampun akan dosa. Tengok Rabbi Fili ni baca ampun ni 2 kali tak ada benda yang baca 2 kali. Tapi Rabbi Fili ni Rabbi Fili wa'fu anni. Buka dengan mohon ampun, tutup dengan minta ampun. Pentingnya, penting dan sangat penting. Mohon ampun. Jadi kita solat ni kita minta ampun ni. Antara benda yang kita buat kita minta ampun. Tapi minta ampun ni kena minta daripada hati lah. Jangan cakap je tapi hati dia. Mulut minta ampun. Hati ingat nak melancur ke Jepun. Osaka. Tak pula ni bulan waktu Osaka bulan 4. Allah. Nanti dulu. Minta ampun dulu dengan Allah. Aku dah sempat pergi Osaka nanti. Mati dulu. Minta ampun. Betul-betul minta ampun dengan Allah. Lagi apa? Harapkan petunjuk. Wa tawallani fiman tawallait. Tunjuklah aku wahai Tuhan jalan yang lurus. Ini siratal mustaqim. Penting ni sebab benda ni ada ni, penting ni. Akhir kali rasa harap agar ibadah itu diterima. Kita balik kita baca nota ni balik. Kenapa solat ni agung? Kenapa solat ni agung?
Okey. Baca kitab pula. Mesti ada kitab. Bukan kitab. Sekarang ni kita sambung. Baca dalam kitab. Tengok. Tengok dia pula. Tengok dalam yang ni. Hamba pujikan nampak tak yang tu? Hamba pujikan siapa tak ada kitab lagi, ni ada sini sikit lagi depan ni. Ni, baca ni. Kat sini Rumi dia. Kat situ Jawi dia. Kalau alif ya mim buaya baca sini. Baca sini. Hamba pujikan Engkau, hai Tuhan. Jumpa tak? Ni, dia tak ada muka surat rasanya. Ada muka surat ke? Yang ni tak ada muka surat. Dia ada 4-5 versi. Yang coklat, yang ni yang lama lagi. Yang ni yang baru. Yang ni budak, yang bekal tu kata ni baru cetak. Dia cetak yang lebih jelas. Kat sini. Tu baca tu. Hamba pujikan Engkau. Ini nama dia Muqaddimah kitab. Berapakah jenis Muqaddimah? 2. Satu nama dia Muqaddimah kitab. Lagi satu nama Muqaddimah. Muqaddimah kitab tu pengarang lah. Satu lagi dia Muqaddimah ilmu. Muqaddimah ilmu dipanggil Mabadi. 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 Muqaddimah kitab dipanggil pendahuluan. Muqaddimah kitab dikarang oleh penulis kitab. Muqaddimah ilmu disediakan oleh ulama. Disepakati dan disediakan ulama. Faham? Kalau muqaddimah ilmu ni kitab ni pengarang ni tulis. Tapi kalau muqaddimah ilmu seperti tauhid ada Mabadi. Mabadi tu muqaddimah ilmu. Mabadi tauhid ada berapa? 10. Nama dia, penghantarnya, dia punya tempat bahan dia, kandungan dia, hukum dia, kan dia kena belajar tu kan. Ini adalah muqaddimah kitab. Hamba pujikan Engkau, wahai Tuhan sekalian dan alam puji. Yang menyempurnakan nikmat-nikmat. Nak baca kat Jawi pun tak apa. Dia sekalian alam. Dia full stop. Puji yang menyempurnakan nikmat-nikmat Engkau. Yang memadan. Memadan ni memang layak untuk Engkau. Memang layak. Memadan ni maknanya memang layak. Tulis nota tambahan. Akan tambahan Engkau. Maknanya Engkau ni adalah benda-benda yang padan kau dipuji. Yang patut kau dipuji. Yang patut kau dipuji. Hai Tuhan, bagi Engkau lah sebagaimana patut bagi zat Engkau. Bagaimana patut bagi zat Engkau? Engkau lah begitu. Apa yang selayaknya pada zat Engkau, sifat Engkau lah begitu. Dan kebesaran pemerintahan Engkau. Puji Allah lagi mengatakan hebatnya pemerintahan Engkau. Hai Tuhan kami, tiadalah kami menyangkakan puji di atas Engkau. Kami yakin Engkau lah patut dipuji. Sebagaimana Engkau pujikan ke atas Engkau sendiri. Bagaimana Engkau puji diri Engkau, begitulah kami patutnya puji Engkau. Itu maksud dia. Lepas tu, selawat. Ya Allah, rahmatkanlah. 1. 2. Selamatkanlah. 2. 3.
berkatkanlah, berilah kebaikan yang bertambah. 3. Ke atas apa? Penghulu kami. Siapakah penghulu kami? Nabi Muhammad SAW. Dia dipanggil penghulu sekalian apa? Bukan manusia. Alam. Penghulu sekalian alam. Penghulu sekalian bulan. Bulan apa? Ramadan. Penghulu sekalian hari. Penghulu sekalian malam. Orang cakap banyak kali je, bukan Lailatul Qadar. Malam lahirnya Rasul. Nombor 2, malam boleh Qadar. Ada orang kata, Ustaz, penghulu hari Jumaat, penghulu malam, malam Jumaat. Kau tak ada malam lain tu, kau nak ingat. Malam Jumaat je, macam malam lain tak boleh. Empat kali jawab malam Jumaat hari malam Jumaat. Ini Imam Malaya ke apa benda ni? Imam Malaya pergi kepala. Dan segala Rasul, Nabi-Nabi dan segala Rasul-Rasul. 3 benda didoakan. Rahmat, selamat, berkat. Rahmat, selamat, berkat. Itu dia rahmat. Assalamualaikum, selamat, warahmatullah, rahmat, wabarakatuh, berkat. 3 benda ni memang elok doakan orang. Moga engkau selamat, moga engkau dalam rahmat, moga engkau dalam berkat. 3 cukup, komplit. Rahmat tu kasih sayang Allah, selamat ni selamat dunia akhirat, berkat ni dapat kebaikan yang bercambah. Itu berkat. Sebenarnya, ni tuan guru ni dia nak cakap ni. Siapa tuan guru ni? Haji apa tu? Abu Rahim. Ibrahim Ra. Mat Ali. Ditulis oleh, bukan ditulis. Dia, Haji Ibrahim ni dia yang sahkan. Ditulis oleh penuntut Al-Madrasah, tulis Arab dah, Al-Diniyah, Al-Bakriyah, apa? Pasir tumbuh, Tau Rawau Sinun apa? Nama tempat ni. Terusan? Ada ke Faris nama terusan? Tak tahu? Itu pasir tumbuh tahu kan? Tanah tumbuh. Kota Baru, Kelantan. Pasir tumbuh Kota Baru ke Faris? Daerah Kota Baru lah. Kami dah pergi dah pondok ni. Okey. Sebenarnya jika hamba Allah semua memikir panjang dengan insaf, fikir dengan insaf dan mengetahui hikmah ni apa? Rahsia-rahsia, kebaikan-kebaikan, rahsia-rahsia, itu hikmah dia. Benda yang tersirat, itu nama hikmah. Hikmah sembahyang dan fahamkan rahsia-rahsianya. Nescaya tiada seorang pun yang malas jemu ibadah. Kenapa malas ibadah? Kenapa jemu ibadah? Dia tak tahu rahsia dia. Dia tak tahu agung dia. Dia tak tahu besarnya. Maka setengah daripada jalan-jalan yang membawa
seseorang itu merasa lazat dan manis beribadah ialah mengetahui makna bacaan. Kita kata ada 6 tadi kan, at-tafahum. Tulis dekat mana bacaan tu, at-tafahum. Salah satu 6 kaedah Imam Ghazali ajar kita at-tafahum. Nanti tadi ada break kencing, tolak balik. Tadi kencingnya pasal tolak. Siapa tak kencing pun kau tolak juga. Siapa kencing 7 minit, 10-7 minit kau makan. Tolak balik. Ini majikan kedekut ni. Tolak gaji 10 minit. Kencing berjemaah tu. Aku kencing dengan orang berbual kat luar. Fahamkan rahsia-rahsianya. Nescaya tiada seorang pun yang malas jemu ibadah. Orang akan rajin sembahyang tapi kena faham rahsia dia. Kena cari, kena belajar rahsia dia. Apa rahsia dia? Apa hikmah dia? Maka tengah daripada jalan bahawa merasa lazat dan manis ibadah. Tengok dia kata manis tau. Kenapa dia kata manis? Orang suka benda manis. Ini ibadah manis, tak ada kerja manis punya jangan risau. Tak payah injek insulin, tak payah makan apa nama pil tu? Metopin apa? Tak apa benda lama. Tak payah. Ini manis sihatnya. Ini bukan stevia. Stevia pun tak tipu tahu. Ini original ni manis. Original lazat. Allah. Merasa lazat dan manis beribadah ialah mengetahui makna bacaannya. Makna tau, bukan terjemah. Tulis kat mana tu, bukan terjemah. Tetapi faham makna. Apakah makna? Maksud yang dikehendaki oleh syarak. Faham makna, bukan faham terjemah. Bacaannya di dalam solat dengan cara ringkas. Ringkas-ringkas pun cukup. Dengan ringkas-ringkas pun cukup. Sebagaimana itu tulis dalam kertas ini. Siapa tulis? Penuntut tulis. Guru dia ajar. Dia tulis. Dia bagi guru dia. Guru dia kata okey. Dia orang pun klik-klik. Bagi kawan. Lepas tu orang kawan pun orang luar pun nak. Jadilah kitab. Yang kecil. Yang harga RM4. Banyaknya gitulah. Kitab Imam Syafi'i itu bukan Imam Syafi'i tulis. Banyak kitab tu bukan dia tulis. Anak murid tulis. Tulis, tunjuk kat guru dia, okey. Lepas tu itulah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang membaca dia. Yang membaca. Okey, seterusnya. Doa pada ulama. Bila saya berhenti, cakap amin. Mudah-mudahan. Kau ada sikit. Mudah-mudahan dengan bersungguh-sungguh tuan-puan mematikannya. InsyaAllah terasalah rindu dan asyik. Amin kan? Moga dapat rasa rindu dan asyik kepada Tuhan yang disembah dan dengan pertolongan Allah mendapat taufik dan petunjuk. Faham? Ini doa guru ni. Doa guru. Ni memang guru tulis. Yang kandungan, murid-murid tulis. Ni doa ni guru tulis. Ni kandungan, murid-murid tulis. Apa rajin bolehlah tulis-tulis apa saya cakap. Tapi tunjuk saya dulu. Lepas tu kita ejar kawan-kawan. Kan? Banyak. Madrasah dia buat gitu. Tulis benda-benda. Janganlah tulis, jangan pakai lotion, jangan tulis itulah. Bertanya Jibril alaihissalam. Jadi kalau malaikat ni kita kata alaihissalam. Kepada Nabi SAW. Bagaimanakah cara berihsan kepada Allah? Jawab Nabi. Ialah bahawa Tuhan sembahkan Allah. Seolah-olah Tuhan melihat dia. Jika tidak terasa Tuhan melihat dia pun,
Mesti Tuhan merasa dia melihat Tuhan. Itu nama ihsan. Maka inilah latihan yang mula-mula diamalkan oleh orang semayang. Apa latihan dia? Dia semayang, dia rasa Allah tengah dengar apa dia cakap. Dia semayang, dia rasa Allah tengah lihat apa dia buat. Ni latihan pertama kena rasa. Allahu Akbar. Allah dengar, kita kata tadi Allah Akbar. Allah tengah dengar ni, kita kata Allahu Akbar kabira. Rasa ni, rasa Allah tengah dengar. Allah tengah lihat. Latih, Allah tengah dengar. Allah tengah lihat. Lama jadi biasa. Allah takbir je, Allah tengah dengar. Allah tengah lihat. Tapi latih luas mayang. Sekarang pun Allah tengah dengar. Allah tengah lihat apa kita buat. 24 hours. Macam CCTV. Yang tak ada off. Tak ada rosak. Tak ada maintenance. Kalau boleh rasa tu nama dia muraqabah. Muraqabah. Okey. Lafaz niat. Tengok tu. Yang dikata sebelum takbir serta diniatkan maknanya di dalam takbir Allahu Akbar. Ini contoh satulah. Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ini ulangan ni. Lafaz niat yang dikata. Bila lafaz niat, dia ada kata. Kenapa? Dia ada lafaz. Bila dia ada lafaz, dia ada kata. Sebelum takbir, diniatkan dalam takbir. Niat ni lain, niat dan latih. Usolli tu yang mulut cakap tu adalah lafaz niat, bukan niat. Jangan kata usolli, semayang dan latih Allah Akbar, tak niat apa-apa. Semayang anda tidak sah. Sebab tu niat ni dia jatuh pada kategori rukun qalbi. Qalbi ni apa? Hati. Fi'li ada berapa? 6. Bagi berapa? Apa bagi? Panjang pendek. Lonjong bulat ada tak? Tak ada. Qauli ada berapa? 5. Qalbi ada berapa? 2. Dalam tarikh solat. Qauli ni dipanggil beberapa perkataan. Dan qalbi dengan fi'li dipanggil beberapa perbuatan. Soalan ini dimulakan dengan rukun apa? Rukun qauli. Kenapa qauli? Dimula dengan lafaz takbir. Disudahi dengan rukun apa? Qauli. Jadi solat ni mula qauli, habis qauli. Tengah-tengah dia macam. Mula qauli, habis qauli. Begitulah peranannya qauli. Orang masuk Islam mula ucap syahadah. Paling baik mati boleh ucap syahadah juga. 2 minit, jap. Buat bangun ni nak betulkan perut ke nak suruh berhenti? Betulkan perut. Lafaz masa kalimah Allahu Akbar. Ingat, jangan lupa belajar dulu. Saja aku solat dipanggil ta'arud. Qasad. Saja buat salah. Melayu mana salah pun sebut. Fardu dipanggil apa? Ta'arud. Zuhur dipanggil apa? Ta'yin. Apakah makna qasad? Menyengajakan perbuatan solat. Apakah makna ta'arud? Menentukan solat itu fardu. Apakah makna ta'yin? Menetapkan jenis fardu. 1 menyengajakan, 2 menentukan, 3 menetapkan jenis. Okey.
Berhenti. 10, 20, 10 setengah dia masuk balik. Jangan lawan. 2 minit dah. Oh, Ustaz, tak kira. 2 minit kau nak kencing ke kunci dalam ni? Orang dah bagi perik kencing tadi, tolak sikit. Okey, 10 setengah. Okey, pergi.